عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama sekali anda ucapkan terima kasih kepada pegawai Atase Negeri Melaka iaitu Ustaz Mashkuri hafizahullah taala dan kepada bahagian urus setia yang menguruskan sambutan pelajar baru. Ahlan wa sahlan bikum. Kepada pelajar-pelajar baru, pertama sekali nak nak tanya pelajar baru di depan ni sebab memandangkan bilangan antum semua tak ramai, so anak nak berinteraksi lah. Okey, dalam ni walaupun penerangan tapi anak nak ada connection di antara kita tu. Nanti anak akan tanyalah. Okey. Macam dars pula ni. Okey, ready je lah nanti. Okey. Okey. Tajuk yang diberikan kepada anak iaitu untuk menerangkan tentang manhaj Al-Azhar. Okey, manhaj Al-Azhar. Manhajul Azhar boleh, Al-Manhajul Azhari boleh. Baca dengan idhafat boleh, baca dengan wasaf boleh. Okey, ya tu yang nisbah. Al-Manhajul Azhari. Okey, boleh. Manhajul Azhar boleh. Cumanya nanti ini fokus kepada manhaj Azhar yang lama. Okey, yang sebab kita kat sini untuk makluman pelajar-pelajar baru, kita ada dua Azhar. Dia sebenarnya bila Syekhul Azhar tu dia memayungi dua benda. Yang pertama jami', yang kedua jami'ah. Yang lama daripada dulu tu, okey, yang melahirkan para ulama sistem dulu iaitu sistem jami'. Jami' ni iaitu apa? Masjid Azhar. Okey, Masjid Azhar. Jami'ah ni baru, iaitu jami'ah ni universiti. Okey. So bila antum menulis ataupun menyebut tentang dua perkara ni, pastikan sebut dengan betul. Kalau jami'ah, antum nisbahkan dengan Al-Azhar dengan idhafat. Jami'atul Azharis Syarif. Jami'atul Azharis Syarif. Kalau masjid pula dengan wasaf. Al-Jami'ul Azhar. Al-Azhar tu sifat bagi Al-Jami'. Tu penting. Nama tu kita sebagai pelajar Azhar kena tepat dekat situ. Okey. Jadi dua perkara tersebut, okey, nanti antum akan inilah tahu benda tu bila antum dah start masuk kuliah tu dekat jamiah. Okey. Jamiah ada kuliah-kuliah, ada kelas-kelas yang biasalah. Tapi yang itu biasa pelajar pergi, ramailah tu wajib pergi. Lepas tu yang agak terbuka dan dia kepada masing-masing lah. Yang tu di Jami' Al-Jami' Al-Azhar, di Masjid Azhar tu. Jadi dekat Jami' Azhar tu tak ada kelas-kelas, nama dia ruwa'. Okey, arwiqah, ruwa'. So nanti ada ruwa' atrak, ruwa' magharibah, macam-macam jenis ruwa'. Okey, yang kita maklum mungkin ruwa' Jawi. Dia asal dia ruwa' ni iaitu tempat-tempat wafidin daripada luar negara seluruh dunia daripada dulu lagi tu. Dia ada ruwa' masing-masing. Ruwa' daripada Turki, ruwa' atrak, ruwa' daripada Jazair ataupun Algeria dengan Maghribi, ruwa' magharibah. Okey. Tu nanti antum akan tahu nama-nama tersebut. Okey. Dalam untuk masa sejam setengah ni anak akan fokus dan anak minta sangat-sangat untuk antum fokus betul-betul, khususnya pelajar baru. Okey. Catat semampu yang boleh, catat semua. Okey, dan anak tak galakkan untuk antum dengar rakaman balik. Latih otak untuk tarkis, kullu tarkis 100%. Okey. Pertama sekali dari segi manhaj Al-Azhar, Al-Manhajul Azhar. Sebelum kita masuk kepada Manhajul Azhar, kita kena kenal dulu siapa dia tu Al-Azhari. Kita akan bila antum dah belajar Azhar, dah ada intisab, okey, antum digelar sebagai Al-Azhari. Okey. Al-Azhari kalau dalam ilmu ilmu nahwu dia tu, dia isim mansub. Isim mansub bukan mansub. Mansub tu isim yang dinasabkan. Ni bukan isim mansub, isim yang dinisbahkan. Al-Malizi, Al-Azhari, Al-Misri, okey. Jadi Al-Azhari tu isim mansub, dia termasuk daripada isim wasaf. Okey, termasuk daripada isim wasaf dan dia tidak termasuk daripada laqab. Dia tidak termasuk daripada laqab. Alam, isim alam, nahu tu ada 3.
Isim, kunyah dengan laqab. Isim, kunyah, laqab. Yang lama Syahid mata alfiah apa? Okey. Okey. Jadi macam contoh nama antum. Contoh nama Muhammad. Muhammad tu isim. Kunyah tu yang dimulakan dengan ummu ataupun abu. Okey, Abu Bakar. Okey. Lepas tu laqab tu sesuatu yang menunjukkan atas kemuliaan seperti Syamsuddin, Taqiyuddin misalnya. Untuk al-ismul mansub seperti Al-Azhari, dia tidak termasuk daripada tiga-tiga ni. Okey, melainkanlah nama dia tu Azhari. Okey. Okey, jadi secara ijmal siapa Azhari itu, nanti jawapan ni pada satu jumlah saja itu dah menerangkan manhaj Azhar secara ijmal. Secara ijmal. Nanti baru masuk kepada mukawwinat. Okey, komponen-komponen ciri-ciri utama manhaj Azhar sebanyak 8 ciri itu. Okey. Okey, siapa dia Al-Azhari? Okey, tulis. Iaitu Asy'ariyul Aqidah. Asy'ariyul Aqidah. Madhhabiyul Fiqhi. Madhhabiyul Fiqhi. Sufiyut Tawajjuh. Sufiyut Tawajjuh. Okey. Asy'ariyul Aqidah, iaitu akidah dia akidah Asy'ari. Okey. Jamak dia tu Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Madhhabiyul Fiqhi, iaitu bermazhab. Okey. Fiqh dia tu dengan mana-mana mazhab yang mu'tabar. Mazhab 4 tu. Okey. Yang ketiga, Sufiyut Tawajjuh. Okey, Sufiyut Tawajjuh, iaitu tawajjuh kita, tariqah kita dengan apa? Aliran sufi. Okey. Satu-satu yang kita kembaskan. Okey. Perbahasan yang pertama dari segi Asy'ariyul Aqidah. Okey. Dia dalam Islam, sesama umat Islam, perbalahan yang berlaku dia paling banyak sebab dia kembali kepada dua, iaitu dari segi akidah dan siasah. Kalau kita tengok sesama Islam, dia akan berbalah dengan akan kembali kepada dua benda ni, iaitu khilaf dari segi akidah dan khilaf dari segi siasah. Fokus kita ke akidah. Okey. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila diitlaq tu, seperti kata Imam Az-Zabidi di dalam Ithaf As-Sadatul Muttaqin, syarah bagi Ihya Ulumuddin, dia kata bila itlaq ni sebut saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu murad dia tu kena kepada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Okey. Al-Azhar daripada dulu, okey. Nanti sejarah-sejarah tu akan diterangkanlah oleh peneliti yang lain. Dia daripada dulu lagi, iaitu dia daripada mazhab Asy'ari. Okey. Jadi untuk zaman ni cuma dia banyak munazaah, okey, iaitu Asy'ari, Salafi ataupun Wahabi, okey. Kemudian Syi'i, semua tu. Lepas tu ada yang Khawarij, semua tu lah, okey. Jadi berlaku perbezaan dari segi mazhab akidah, okey. Cumanya bila antum dah pergi kepada Al-Azhar, antum nak intisab, nak ambil ilmu di Al-Azhar, so kena bersifat syumul. Bermakna apa? Antum ambil akidah daripada Al-Azhar, ambil fiqh daripada Al-Azhar, ambil tasawuf daripada Al-Azhar. So komponen tiga-tiga komponen cukup ada pada Al-Azhar sejak daripada dulu lagi. Cumanya dalam waqi' kita sekarang ni, dia berlaku saling kata munazaah, okey, di antara mazhab Asy'ari yang paling kuat ni, yang zahir. Kita tak bincangkan tentang Syiah. Syiah tu jelas-jelas. Sekarang ni perbezaan, sebab ni yang keliru bagi sebahagian orang, mazhab Asy'ari dengan Salafi, okey, ataupun Wahabi. Okey. Banyaklah nama-nama tu, tapi kandungan ni sama sahaja. Okey. Di antara perbezaan di antara manhaj Al-Azhar dengan ataupun Salafi, iaitu dari segi silibus akidah dia tu. Silibus akidah dia tu berbeza. So kitab yang kita gunakan di Al-Azhar dan kitab yang mereka gunakan, aliran mereka, tak kira di mana-mana saja, tu sangat berbeza. Okey. Dan kalau kita baca, okey, untuk antum peringkat permulaan ni, okey, cukup sekadar memahami dulu gambaran akidah Asy'ari daripada ulama Asy'ariyah. Okey, kemudian baru buat muqaranah. Jangan buat muqaranah tanpa memahami kedua-dua aliran ni. Okey.
Jadi kan sebelum ni kat Malaysia kan ada kan debat kan, forum kata tentang silibus Jamiah Islamiyah Madinah tu. Okey. Itu antum boleh rujuk lagi lah. Cumanya akidah Asy'ariyah dengan Salafiyah Wahabiyah ni, dia perbezaan dia iaitu ketara pada iaitu kalau akidah Asy'ari ni lebih menumpukan kepada sistem pembelajaran tauhid sifat 20. Sifat 20. Kalau dekat sana iaitu sifat 3. Okey. Tauhid 3 tu, tauhid 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Okey. Antum benda ni laju kan nak cakap? Enggak laju, tak sempat nak catat. Nak slow sikit. Boleh. Okey. Nanti nak tengok apa antum catat. Okey. Sifat 20 dan sifat tauhid 3. Masing-masing nak hujum. Masing-masing nak maknanya membentangkan hujah membenarkan aliran masing-masing. Okey. Tapi ingat, bila dalam dia ada benda yang kita kita boleh tasamuh dan ada benda yang kita tak boleh tasamuh. Sebab ni berkaitan dengan akidah. Okey. Sebahagian orang mendakwa kata apa? Dia kata apa? Sifat 20 tu je dah. Kata sifat 20 tu dah. Nama tu je pun dah salah dia kata. Mengapa? Kamu wahai Asy'ariyah telah menetapkan, membataskan sifat Allah tu hanya 20 sahaja. Okey. Tu antara syubhah yang pertama. Okey. Kita kata, sejak bila dalam kitab mana kita membataskan sifat Allah ada 20? Nampak tak? Tu kamu sebut sifat 20, sifat 20. Okey. Nak membataskan tu dia kan ada uslub qasar. Qasar ataupun has dalam balaghah tu, kita membataskan sesuatu. Dalam kitab kita yang sughra-sughra ataupun nama Ummul Barahin tu pun, okey. Dekat matan tu pun antara permulaan tu pun famimma yajibu limaulana jalla wa ala 20 sifatan. Cuba tulis ni. Famimma yajibu limaulana jalla wa ala 20 sifatan. 20 sifatan. Bukalah dalam kitab Ummul Barahin. Okey. Nanti ada jumpa kat mukadimah dia. Okey. Nanti dia kata apa? Sebab kata, tu kamu kata ni 20 sifat, dia kata. Dalam uslub bahasa Arab tak ada uslub hasar langsung dalam ibarat tersebut. Okey. Ibarat yang menunjukkan keterbatasan. Seperti kita kata, saya tidak ada duit melainkan RM10. Ataupun saya ada RM10 sahaja ataupun nafi isbat tu menunjukkan atas hasar. Okey. Dekat ibarat ni tak ada langsung. Lepas tu cara kita nak jawab macam mana? Adakah betul? Maksud seolah-olah mereka dapat hujah. Ni nampak ni dalam kitab kamu Ummul Barahin, kamu menetapkan Allah hanya ada 20 sifat. So jawapan ni kita macam mana? Sebab tu Al-Azhar, pelajar Azhar, dia kena bijak dan kena strong. Lagi-lagi di zaman sekarang cabaran dia lebih besar. Syubhah makin banyak daripada pelbagai pihak. Okey, kalau antum daripada Azhar balik 4 tahun 5 tahun tak boleh nak jawab syubhah walaupun sekecil ni, malang sekali. Okey. Jawapan dia sangat mudah. Iaitu min, pada kalimah min tu. Fa mimma ai fa minma. Min tu min litab'id. Min tu banyak makna bahasa Arab. Antaranya litab'id. Min litab'id maksud dia apa? Makna dia ba'du dan setengah dan sebahagian daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita 20 sifat. Sebahagian daripada barang itu ma tu ma apa nama dia? Belajar baru. Ma tu banyak jenis ma istifhamiyah, ma masdariyah, okey, ma mausulah. Ma kat situ ma apa? Ayo apa dia? Ma mausulah. Okey, ma isim mausul. Okey, bila ma isim mausul dia ada masduk dia tu, iaitu masduk itu kena kepada apa? Sifat. Iaitu sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan kita, yang kita wajib ketahui secara tafsil, iaitu 20. Sebahagian, min tu sebahagian. Nampak tak? Okey. Itu yang pertama. Kemudian dari segi tauhid 3, okey. Kita untuk pendetailan dari segi tauhid 3 kita menjawab syubhat-syubhat sebab mereka membahagikan. Dia kata apa? Kalau tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tu meyakini bahawa Allah saja yang mentadbir alam, yang memberi rezeki, menurunkan langit, menurunkan hujan dan sebagainya, mentadbir. Okey, mentadbir alam. Okey.
Tauhid uluhiyah pula meyakini bahawasanya Allah sahaja yang berhak disembah. Bermakna apa? Bagi mereka, okey, mereka bezakan di antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Okey. Kemudian yang ketiga, tauhid asma' was sifat. Asma' was sifat. Apa makna asma' was sifat? Meyakini semua nama-nama dan sifat yang datang dalam Al-Quran dan hadis, okey, meyakini itu sebagai sifat bagi Allah. Apa-apa lafaz yang zahir dia menunjuk di atas sifat Allah, tu kita kata tu sifat Allah. Okey. Pembahagian tu ada masalah ke tak? Pembahagian tu macam okeylah, tak ada apa-apa pun. Dia dari segi metod lah. Tapi memang tak ada masalah kalau dari segi atas tu je. Kalau tak ada masalah langsung, tak akan berlaku munaza'ah, perdebatan yang sangat hebat di antara Asy'ariyah dengan Salafiyah Wahabiyah. Perdebatan itu, masalah dia bila kita tafsil, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Bermakna apa? Bagi mereka yang membagikan tauhid 3 ni, mereka kata orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah. Okey? Semua orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah. Hanya saja mereka tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Okey? Kat situ. Jadi, tafsirnya apa? Bermakna Fir'aun, Namrud dan orang kafir. Bagi mereka itu, orang kafir itu beriman dengan tauhid rububiyah. Bagi mereka, orang kafir itu beriman bahawasanya Allah tu yang menciptakan alam, Allah tu yang memberi rezeki, Allah menurunkan hujan, semua tu. Dari segi itu. Okey? Perkara tu betul ataupun tidak? Dalil dia apa? Mereka ada hujah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Banyak tempat macam tu dalam Al-Quran. Okey? Tu hujah mereka. Nampak tak? Okey? Lepas tu, okey. Nampak macam adalah ada dalil masing-masing. Tapi kefahaman dalil tu adakah macam tu? Adakah benar-benar orang kafir ketika mereka mengatakan, ketika ditanya siapa menciptakan langit dan bumi tu? Allah. Itu bercakap tu betul-betul dapat iktikad mereka ke, ataupun ketika apa? Dalam perdebatan memang tak ada jawapan tu, nama dia apa? Taslim jadali nama dia. Allah lah. Macam tu. Adakah semua orang kafir kat dunia ni semua beriman bahawasanya Allah itu memberi rezeki, Allah itu? Yang tu. Tauhid uluhiyah pula bagi mereka orang kafir itu beza dia. Mana apa? Iman semata-mata iman dengan tauhid rububiyah tidak mencukupi. Dia kena beriman dengan tauhid uluhiyah sekali. Dan mereka kata orang kafir tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Dan termasuk ni tafsir di bawah tu. Termasuk orang-orang yang tak beriman dengan tauhid uluhiyah ni siapa? Orang-orang yang bertawassul. Tu point dia. Akhirnya apa? Tak cukup iman, tak beriman. Sebab tu tuduhan takfir mula muncul kat situ. Okey? Nak menilai sesuatu, kita jangan tengok tokoh-tokoh tempatan kita. Sebab mereka apa? Ada kepentingan. Maknanya kalau mereka zahirkan betul-betul ni, yang lain mula nampak. Kalau nak tengok, baca kitab-kitab hay'ah kibar ulama mereka. Dalam kitab silibus dorang tu, baca dalam kitab-kitab fatwa dorang yang rasmi punya negara dorang, baru kita tahu. Okey? Tu. Jadi, situlah berlaku perdebatan, berlaku istighasah apa semua tu. Hatta sebahagian kata, kita kata apa? Kalau kata, Ya Rasulullah. Tak boleh. Sebab kat situ apa? Nida. Nida kepada apa? Al-Mauta. Rasulullah dah meninggal, dia kata. Lepas tu panggil kepada, ya Syekh, sekian-sekian, ya Syekh Fulan yang telah mati. Tu, nida. Nida. Okey? Nida, doa, panggil. So, memanggil yang ghaib dengan tujuan meminta tolong. Tu dah syirik akbar. Nampak tak? Akhirnya apa? Kat situ dah berlakunya ideologi takfir. Sama ada mereka saraha ataupun tidak, itu terpulang kepada peribadi masing-masing. Yang ketiga, asma' was sifat. Asma' was sifat, mereka meyakini setiap apa yang datang yang dinisbahkan kepada Allah itu sifat bagi Allah. Okey? Yadullah. Okey? Misalnya As-Saq misalnya. Wajhullah. Semua tu. Okey? Tempat yang kita ittifaq macam sifat qudrah, hai, apa semua tu, innallaha alimun qadir, innallaha alimun bikulli syai' atau innallaha bikulli syai'in alim. Jadi sifat ilm kat situ semua ittifaq menyabitkan kata tu sifat bagi Allah.
Tetapi mereka menyabitkan sifat-sifat, okey, dari segi lafaz itu. Contoh, yadullahi fawqa aydihim. Mereka terjemah, okey, mereka memaknakan yad tersebut dengan makna yang zahir. Di dalam bahasa Arab, kalimah-kalimah tu ada yang makna dia hakiki dan ada makna yang majazi. Okey? Jadi mereka menetapkan makna yang zahir, yang al-mutabadir ila dhihni. Bila kata yadullah, contoh, okey, ataupun al-ain, okey, ain, misalnya sifat ain, misalnya bagi Allah, bagi mereka yang menyabitkan. Jadi mereka kata apa? Allah mempunyai mata, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, Allah mempunyai apa, semua, okey. Tetapi yang berbeza hanya kaifiat sahaja, dari segi bentuk keadaan tersebut. Okey. Akhirnya perkara ni akan apa? Apa maknanya? Yad dengan makna yang zahir, yang kita faham. Yang kita faham, yang biasa kita faham. Bila kata yad tu dari segi bahasa Arab, makna yang pertama sekali sampai kepada kita tu makna dia apa? Anggota. Tapi mereka kata apa? Tapi bukan makna anggota. Macam tu pula. Tapi makna yang zahir yang kita mudah faham. Yang mula-mula kita dapat tu. Okey. Kat sinilah berlaku perdebatan besar yang tak akan berakhir sampai kiamat. Dari segi masalah as-sifat al-khabariyah. As-sifat al-khabariyah. Supaya antum tahu mana tempat ittifaq, mana tempat ikhtilaf. Okey, supaya betul-betul dapatkan manhaj al-Azhar, supaya selamat. Okey. Okey, kat sini nak bentangkan kat antum. Sifat khabariyah, okey. Sifat khabariyah, sifat-sifat yang disabitkan hanya melalui dalil naqli sahaja. Dalil naqli sahaja. Seperti apa? Wajhun, yadun, ainun, saq, okey, jambun, semua tu. Yad, wajhun, ainun, semua tu. Okey. Itu, dan lepas tu ada ad-dhihk. Ad-dhihk ni mana apa? Kita kalau terjemah terus, ketawa. Nampak tak? Jadi kat sini berlaku tiga mazhab utama dalam memahami sifat khabariyah. Bila jumpa perkataan wajhullah ke misalnya yadullah ke, kat situ akan terbahagi kepada tiga mazhab utama. Dan adakah tiga-tiga mazhab ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Okey, ana terangkan dulu. Mazhab yang pertama, mazhab tafwid. Mazhab tafwid. At-tafwid. Okey. Yang kedua, okey, takwil. At-takwil. Yang ketiga, al-itsbat. Ini namanya apa? Tiga mazhab ataupun tiga maslak, tiga cara nak memahami sifat khabariyah yang datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Contoh, kita ambil yang pertama. Misal dia, yad. Okey. Yad iaitu yang tafwid. Mazhab tafwid ni maksudnya apa? Okey. Iaitu mereka isbatul ma'na. Isbatul ma'na. Maknanya apa? Menyampaikan bahawasanya adanya makna di dalam kalimah yad. Tetapi disebabkan yad ni bahasa Arab, dalam bahasa Arab makna yad tu banyak, boleh ihtimal banyak makna. Okey. Jadi yang memilih maslak tafwid, mereka kata ya, di dalam kalimah yadullah misalnya ada makna dia sendiri. Tetapi makna yang dikehendaki oleh Allah kita serahkan kepada Allah. Bermakna apa? Tafwid kat situ tafwid makna. Tafwidul makna. Tafwidul makna al-murad. Tulis betul kait semua tu. Tafwidul makna al-murad. Okey. Seperti yad, makna zahir dia dan makna banyak. Di antaranya apa? Makna anggota, tangan.
ada makna pertolongan, ada makna kekuatan. Okey. Jadi kita yang memilih maslak tafwid ni, iaitu mereka kata ya ada makna di dalam kalimah yad tersebut, tetapi makna yang dikehendaki oleh Allah itu kami serahkan kepada Allah. Itu nama dia tafwidul makna. Kemudian dia menafikan kaifiyat. Menafikan kaifiyat. Okey. Tiga benda ni, pertama sekali apa? Menyabitkan adanya makna di dalam kalimah yadullah. Okey. Yang kedua, tafwidul ma'na al-murad, menyerahkan makna yang dikehendaki oleh Allah kepada Allah. Maksudnya Allah sahaja yang tahu. Okey, makna yang Allah kehendaki daripada Al-Quran tersebut, okey, dengan menafikan makna yang zahir. Dengan makna menafikan makna yang zahir bagi yad. Makna yang zahir bagi yad itu anggota. Bermakna apa? Di dalam yadullah tu ada makna, yad tu ada makna dia. Tapi makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kami serahkan kepada Allah, tetapi bukan makna zahir yang bermakna anggota. Itu bukan. Itu bukan. Dan yang ketiga, menafikan kaifiyat. Kaifiyat ni iaitu ahwal, bentuk semua tu, hai'ah tu semua tu. Seperti tangan Allah misalnya apa? Berapa inci ke, berapa panjang semua tu misalnya. Tu hai'ah. Itu nama dia apa? Kaifiyat. Kita menafikan kaifiyat. Langsung tak ada kaifiyat. Sebab tu kalau baca dalam nas-nas daripada salaf, bila kaif, bila kaif, bila kaif, bila kaif. Okey? Di antaranya menafikan kaif, di antaranya Imam Ahmad. Okey? Dalam tabaqat Al-Hanabilah bagi Imam Abi Ya'la. Tak apa, untuk detail tu nanti dalam dars yang lain insya-Allah. Okey. Menafikan kaifiat. Kaifiat tadi bentuk, keadaan apa semua tu ternafi. Sebab itu hai'ah ni dia hanya tertentu bagi makhluk. Hai'ah kita bulat, apa petak apa semua tu. Okey. Tu nama dia mazhab tafwid. Okey. Di antara ulama yang menaskan mazhab ni secara tepat, secara jelas, soreh, 100% iaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala 30 jilid. Syiar A'lamin Nubala. Yang kedua, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tulis elok sebab ana nak cakap tadi kan, ana nak tengok tulisan antum, apa yang antum catat. Habislah. Okey. Tu maslak yang pertama, tarik yang pertama ketika memahami sifat khabariyah. Okey, yang kedua. Sebab ni yang berlaku tahu, ni antara yang muskilah kabirah dekat Al-Azhar ni. Yang kedua, takwil. Takwil iaitu apa? Okey. Dia contoh yad tu makna dia banyak. Dalam bahasa Arab banyak maksudnya. Istawa, makna dia banyak. Istawa, ambil misalnya yang lain, contoh istawa, maksud dia apa? Ada makna istaqarrah, menetap. Ada makna jalasa, ada makna istaula. Okey, dan banyak, ada makna qahara, ada makna malaka. Okey, dalam 15 makna tu dalam bahasa Arab, okey, istawa tu. Jadi golongan macam tafwid tadi tu, dia kata apa? Istawa tu adalah maksud dia. Tapi yang makna yang dikehendaki Allah serahkan kepada Allah. Tetapi bukan dengan makna yang zahir. Makna yang zahir bagi istawa tu iaitu mana? Istaqarra wa jalasa. Duduk macam ni. Itu makna yang zahir. Okey. Untuk yang tadi takwil, contoh kita ambil contoh istawa. So, di antara makna istawa, makna dia apa? Ghalaba. Makna dia istaula. Mana menguasai. Jadi mereka yang memilih maslak takwil itu memilih salah satu daripada segala makna yang ada pada bahasa Arab. Tetapi tidak memilih makna yang zahir. Yang makna julus tadi tu. Okey? Tu maslak takwil. Bermakna apa? Tetapi qadiyah takwil ini mereka tidak yakin 100% kata, inilah makna yang dekat Allah 100%. Masih dalam zon. Okey? Maslak takwil itu dipilih oleh para ulama ketika mana orang awam masih tak jelas lagi, macam dia dah mula nak
kepada tajsim dah. Mula kepada tajsim. Macam duduk macam mana? Bukan duduk tak. Istawa kata dengan mana? Menguasai. Itu maksud takwil, maslak takwil. Dan dua-dua mazhab inilah, itulah yang dinisbahkan kepada dua maslak yang dipilih dalam akidah Asy'ari. Mazhab tafwid dan takwil. Seperti dalam Jawharat Tauhid. Yang sini baca syahid dia. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Ambil dapatkan kepala dia tu. Wa kullu nassin, tulis wa kullu nassin. Tulislah benar satu bait je pun. Wa kullu nassin, okey, awhamat tashbiha. Awhamat tashbih. Bait setengah dia awilhu aw fawwid fawwada yufawwidu tafwid aw fawwid warum tanziha. Okey, warum tanziha. Okey. Kenapa tiap-tiap nas daripada Al-Quran dan hadis yang memberi waham tashbih? Istawa. Macam mana istawa ni? Macam duduk macam sama dengan makhluk je. Nampak tak? Setiap nas daripada Al-Quran dan hadis macam ya ada tangan. Macam Allah sama tak ke tangan ni? Tiap-tiap nas Al-Quran dan hadis yang memberi waham kata tashbih, maka awilhu, maka takwillah oleh kamu, au fawwid ataupun tafwidlah. Okey? Warum tanziha, dan tujulah tanzih, iaitu mensucikan Allah daripada menyerupai dengan makhluk. Dua maslak ni, maslak Asy'ari, maslak Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga al-itsbat. Isbat. Al-itsbat iaitu menyabitkan makna zahir bagi Allah. Istawa mana jalasa, istaqarra. Menyabitkan makna zahir bagi lafaz tersebut dalam bahasa yang mudah difahami. Yang terus mula istawa, mana jalasa, istaqarra. Yad, mana yad. Dan mereka mengisbatkan kaifiyat. Mereka mengisbatkan makna zahir. Mana mereka memaknai ayat tadi itu dengan makna yang zahir. Kemudian mengisbatkan adanya kaifiyat. Kau dah duduk, adalah kaifiyat. Kaifiyat apa? Tarabbuk, bersila, atau iftirash, tawarruk, contoh. Adanya kaifiyat. Beza dengan tadi tu. Menafikan kaifiyat. Kaifiyat tak ada langsung. Menafikan kaifiyat. Yang isbat ni pula mengisbatkan adanya kaifiyat. Cumanya apa? Kaifiyat macam mana kaifiyat tu? Tangan Allah tu macam mana? Tafwid. Serahkan kepada Allah. Kita tak tahu bentuk hai'ah keadaan tu je. Tapi adanya kaifiyat. Mengisbatkan kaifiyat, cumanya mereka tafwid kaifiyat. Yang atas tadi itu tafwid makna, menafikan kaifiyat. Okey? Tu tiga masalah utama dalam memahami nas tentang sifat khabariyah yang datang dalam Al-Quran dan hadis. Dan mazhab al-isbat inilah yang mula ditafsirkan, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah taala. Dan pengikut Salafi Wahabi ikut itulah. Okey? Jadi mereka menguatkan. Jadi bila apa? Tengok. Tetapi ada nas-nas mereka kata bukan dengan mana anggota, tapi makna yang zahir yang kita faham secara adanya hai'ah. Tapi bila sampai kepada masyarakat, apa yang masyarakat ni? Kalau kata Allah duduk, terjemah terus-terus macam tu. Okey, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tu bersemayam, Allah tu duduk di atas arasy. Beda terjemah langsung. Dahlah ada larangan tentang terjemah bahasa sifat khabariyah pada bahasa selain bahasa Arab. Sebab bahasa selain bahasa Arab dia tak kaya macam bahasa Arab. Bila contoh dalam bahasa Melayu, bila terjemah duduk tu, apa yang antum fikir? Kalau orang biasa, dia duduk tu, macam mana? Macam duduk lah. Adanya kaifiat. Cumanya mereka kata apa? Kaifiat macam mana Allah duduk tu, itu serah. Okey? So bahaya fahaman tu, sebab tu, fahaman disebabkan kepada fahaman mujassimah. Fahaman yang mengatakan Allah tu jisim. Okey? Jadi mulalah berlaku kata apa? Okey, yang ni, yang Ahlussunnah wal Jamaah kata mazhab isbat tu mazhab dekat pada mazhab tajsim. Mazhab tajsim. Okey. Yang Salafi Wahabi pula yang ni kata apa? Mazhab ta'til.
Mazhab ta'til ni mana? Ta'til attala yu'attilu. Ta'til ni mengosongkan. Dia kata apa? Asy'ariyah ni mengosongkan lafaz tadi itu daripada makna. Seolah-olah Allah turunkan lafaz je, tak ada mana langsung. Seperti yat tu tak ada mana langsung. Sedangkan itu ke yang kita terangkan tadi tu. Akidah Azhar tu bukan macam tu. Azhar menetapkan adanya makna, cuma makna yang Allah kehendaki, yang Allah sendiri kehendaki, itu kita serah kepada Allah. Tapi bukan dengan makna zahir, makna anggota macam tu. Okey? Tu tiga perbezaan dari segi masalah bila antum jumpa orang bahas istawa ke, ada orang akan bawa kalam salaf lah apa semua tu, nampak tak? Contoh nuzul, contoh macam biasa. Nuzul turun tu, turun macam mana? Allah turun. Turun macam mana? Okey. Kalau dari segi tafwid, okey, tafwid, mereka kata apa? Turun apa kalau tafwid tu? Iaitu sifat nuzul yang apa? Yang hanya Allah saja tahu, tetapi tidak ada kaifiat. Mana tidak ada intiqal, tidak ada harakah, tidak berpindah daripada atas turun ke bawah macam tu. Itu maknanya zahir tak, bukan macam tu. Okey? Takwil pula, dia kata apa? Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, tu dalam hadis tu. Jadi kata apa? Yanzilu dengan makna apa? Yanzilu amru rabbina. Yanzilu malaku rabbina. Turun malaikat bagi Tuhan kamu. Sebab ada hadis lain macam tu. Sebab dhabit hadis tu yanzilu rabbuna tu, ada sebagai ulama dalam Fathul Bari dia sebut, ulama dhabit yunzilu rabbuna. Yunzilu rabbuna. Yanzilu dengan yunzilu sama ke tak? Tak sama. Okey. Belajar baru ni. Okey. Kalau yanzilu fi'il muta'addi ke fi'il lazim? Fi'il lazim. Kalau yunzilu fi'il, okey, fi'il muta'addi. Cuba ikhwah, cuba tasrif yanzilu fi'il madhi mudhari' masdar. Contoh yadribu, daraba yadribu darban. Kalau yanzilu madhi dia apa madhi dia? Nazala, betul? Yanzilu, betul? Nuzulan. Aywa. Okey, akhwat. Tadi tu yunzilu pula. Fi'il mudhari' yunzilu. Mana dia punya madhi, mana dia punya masdar? Cuba tasrif. Madhi dia. Yunzilu fi'il mudhari'. Madhi dia mana? Anzala. Yunzilu inzalan. Okey, anzala yunzilu inzal. Okey. Jadi sebagian para ulama hadis mendhabit, mana tandakan cara bacaan yanzilu rabbuna tu, sebagian mereka kata baca dengan dhammah ya. Yunzilu rabbuna. Bila yunzilu rabbuna, maf'ulun bihi dia mana? Mahdzuf. Boleh pula mahdzuf. Dalam bahasa Arab benda tu biasa. Okey, yunzilu rabbuna sama dengan macam tadi tu. Yunzilu rabbuna malaikatahu. Nampak tak? Menurunkan malaikatnya. Jadi apa? Ada hujah yang kuat, Adapun mazhab isbat tadi tu, mazhab isbat, okey. Kalau tadi tu takwil mana apa? Yanzilu amru rabbina. Kalau tafsir tadi tu nuzul tapi bukan makna yang zahir, yang kata apa adanya berpindah, ada intiqal daripada atas turun ke bawah. Tapi sifat tu yang hanya Allah sahaja yang ketahui. Tapi bukan dengan makna zahir yang kita faham secara mutabadir ladzih itu, berpindahlah sebab nuzul. Mazhab isbat pula apa? Mazhab isbat, Allah nuzul hakiki. Tambah lagi best, nuzul bidzatihi. Dengan zatnya turun terus. Turun. Lepas tu turun yang melazimi intiqal, bagi mereka tak ada masalah. Bila dah turun secara hakiki, mana apa ada intiqal, ada perpindahan, okey, ada harakah. Maka bila kita jawab, bila macam tu Allah turun macam mana? Takkan turun naik. Bumi 24 jam. Apa buta 24 jam, okey? Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Tu macam mana Allah turun? Takkan naik. Kata Allah ke arasy. Lepas tu macam mana turun pula? Dengan turun hakiki pula tu. Nampak tak? Istaqarra hakiki pula, dengan jalan seduduk hakiki pula. Maka ketika itu mereka kata apa? Oh tak, itu nuzul yang lain sikit daripada bagi Allah. Nuzul bagi kita secara hakiki memang turun. Mereka menyamikkan adanya intiqal, adanya harakah. Lepas tu kita kata, lepas tu arasy tu kalau ketika Allah turun ke langit tu, arasy mana? Kata sebagian mereka, ustaz mereka, asatizah mereka kat Malaysia tu, ketika Allah turun, kosonglah arasy tu. Nampak tak? Itu yang mukrik sebelah tu, gelak sebelah tu. Kalau antum tengoklah video tu. Tapi itu sebenarnya bukan mazhab yang muktamad di sisi mereka. Mazhab mereka apa?
Mazhab yang ditafsirkan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kata Ibn Taimiyah, ketika mana Allah turun secara hakiki, intiqal ada harakah, arasy tak kosong. Arasy tetap ada Allah situ. Macam mana tanakut lah macam tu? Tanakut akli macam apa kata dah turun hakiki. Lepas tu arasy tu dah ada intiqal, arasy tetap ada Allah. Jadi mereka kata apa? Tak tanakut pun. Macam tu. Yang kamu kata tanakut ni akli kamu, akal kamu menggunakan akal dalam akidah. Boleh macam tu. Padahal benda yang asasi, daruri saja. Okey. Jadi itu perbezaan dari segi akidah 3 maslak tu. Jadi antum akan mana sifat-sifat khabariyah, istawa, nuzul apa semua tu kan. Qadam, Allah telapak kaki, itu paling best tu. Buka dalam YouTube, tulis telapak kaki Allah. Tengok video siapa keluar, itu tokoh diorang kata Allah ada telapak kaki, Allah ada sifat-sifat fizik, tangan, muka, semua benda tu. Okey, tu maslak. Itu tiga maslak utama ketika memahami ayat-ayat sifat. Okey. Sifat khabariyah khususnya. Jadi yang ni antum akan bukalah Twitter ke Instagram ke Facebook ke orang bicara tentang bab sifat-sifat ni, itulah khulasanya. Cuma yang tu untuk tafsir dalil siap mesti kita rak apa semua tu, yang tu akan ditafsirkan pada dars insya-Allah kalau ada buat daurah apa. Okey. Itu yang pertama, Asy'ariyul aqidah. Okey. Lagi satu, tambah satu bab yang antara khilaf kita dengan mereka, iaitu kita di dalam usul akidah tidak berhujah dengan hadis ahad. Hadis ahad tu hadis ahad apa? Hadis ahad tu dia punya qasim dia apa? Muqabil dia, lawan dia apa? Hadis mutawatir. Hadis ahad ni termasuk hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Okey? Cuma tak sampai had tawatur. Di akidah Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam usul akidah tidak boleh berhujahkan dengan hadis ahad. Ada pun mereka boleh. Itu di antara poin penting. Bolehkah berhujah di dalam akidah dengan menggunakan hadis ahad? Yang tu. Okey. Asy'ariyah kena hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Okey. Okey, poin last sebelum masuk kepada mazhabiyul fiqh, iaitu kita nak faham lagi ni tentang masalah inilah yang antum akan hadapi ni. Seriously, antum betul lah, nasib baik Ustaz terangkan. Iaitu perbezaan segi ayat Al-Quran ni ada muhkamat, ada mutasyabihat. Minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab. Okey. Setengah daripada Al-Quran itu adanya apa? Ayat muhkamat, dan itulah hunna umul kitab, itulah paling banyak daripada kitab Al-Quran tu, itu kebanyakan ayat muhkamat. Okey. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain mutasyabihat. Mutasyabihat ni sedikit saja ayat dia. Cara akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang tak jelas makna dia tu. Macam tadi tu apa? Yadullah. Maksudnya apa sebenarnya ni? Nampak tak? Okey, istawa. Jadi kaedah kita ambil ayat mutasyabihat ni yang tak jelas makna dia, kita letak dekat ayat muhkamat. Bermakna apa? Mi'yar kita ayat muhkamat. Ayat muhkamat misalnya apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey? Tu ayat-ayat muhkamat di sisi kita dalam bab akidah tu. Jadi mana-mana ayat mutasyabihat, okey, kita tengok kenakan mana pelagakan dengan ayat muhkamat tadi tu. Kalau sampai melawan ayat muhkamat tak boleh. Kita kena gunakan muhkamat tu yang jelas maksud dia. Okey? Dan termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat ni huruf muqatta'ah tu lah, pada awal alif lam mim, alif lam ra semua tu. Dan kat sini berlaku khilaf besar juga, punca. Sebab apa tak masuk-masuk ni? Kita dah terang ni ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Okey. Jumhur ulama, ayat-ayat sifat tadi tu, sifat khabariyah tu termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat. Termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat. Okey. Ayat-ayat mutasyabihat. Okey. Ada pun mereka, okey, mereka kata apa? Tak, ayat-ayat sifat bukan termasuk daripada sifat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, bahkan tu ayat-ayat muhkamat. Bahkan yang gharib, okey, sehingga berkata oleh Syekh Ibn Qayyim rahimahullah taala, dia kata apa? Ayat laisa kamitslihi syai'un pun ayat mutasyabihat. Jadi dalam menentukan ayat muhkam mutasyabihat pun dah khilaf dah. Takkan bersatu. Sebab ni punca dia, iaitu mereka akan bawa kepada apa? Mazhab tadi itulah. Maslak tadi tu. Okey.
Okey, kejap. Mungkin bateri kot. Okey. Okey. Dan itu penentuan mana muhkamat mana mutasyabihat tu dah khilaf. Okey, dah khilaf. Jadi jumhur ayat sifat tu termasuk daripada mutasyabihat. Okey. Tu poin-poin yang penting yang antum akan lalui mana-mana pun nanti. Okey, kita masuk kepada yang kedua, iaitu mazhabiyul fiqh. Mazhabiyul fiqh, iaitu fiqh kita kena bermazhab. Okey, kena bermazhab. Antum mazhab apa? Contoh mazhab kita, contoh mazhab Syafi'i atau ikut siapa nak ambil Hanafi. Ambil Hanafi dapat muqarrar sikit dekat Azhar tu. Nak lulus exam senang sikit. Okey. Tapi tak ramai seorang dua orang je yang mungkin ambil. Daripada Asia ambil fiqh tu, fiqh Hanafi. Sebab muqarrar dia sikit je. Syafi'i banyak. Okey. Dalam bermazhab, okey, kan ada kan banyaklah orang kata, kamu ikut mazhab apa? Mazhab Syafi'i, kami mazhab Nabi. Syafi'i dengan Nabi mana menang? Okey. Dekat mereka perkataan mereka ni hati-hati. Ataupun kami ikut sunnah, kami ikut Al-Quran dan sunnah, kami ikut Nabi, kamu ikut para ulama, kata. Okey. Nak tanya dia, okey. Bermakna apa? Mereka membahagikan. Kami ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i. Bermakna apa? Bermakna apa? Kami ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i. Bermakna apa? Yang ikut Nabi tak ikut Syafi'i, yang ikut Syafi'i tak ikut Nabi. Bila tak ikut Nabi, apa hukum dia? Okey. Dan lagi satu, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya bukan dakwaan supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui kefahaman guru mereka. Kita yang mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali tak ikut Quran dan hadis ke? Semua ikut Quran dan hadis. Tetapi apa? Ada beberapa tempat ayat-ayat yang memerlukan ijtihad, yang kefahaman mana ayat itu zanniyud dalalah. Mana dalalah tunjukkan makna hadis, ayat tersebut ataupun makna dalam hadis tersebut zanni. So ada ruang ijtihad kat situ. Itu berlakunya khilaf. Cumanya kita bersandarkan kepada Imam Syafi'i untuk memahami nas. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i itu orang alim. Sebab Imam Syafi'i orang alim. Okey? Jadi kita thiqah kepada ilmu para a'immah. Itu lebih selamat. Berbanding kita tengok tiba-tiba ada kawan kita, kita kena ikut ni mazhab Syafi'i, mazhab hujah dia tak kuat. Amboi. Nampak tak? Macam tu. Jadi bermakna apa? Yang bermazhab ini pada hakikatnya mereka dengan Al-Quran dan Sunnah juga, yang lain-lain, ijma', qiyas, tetapi melalui kefahaman para a'immah. Okey? Mereka ajak ijtihad. Itu yang tak tahu apa, profession lain tiba-tiba cerita bab sunnah, bab mazhab semua tu. Jadi celaru habis. Okey? Contoh dalam mazhab kita, jumhur 4 mazhab. Sesiapa yang tertidur ataupun terlupa, contoh sibuk sangat dengan apa-apa, alamak terlepas solat, wajib qada tak? Wajib qada. Tu nas dalam hadis. Masalah lain pula, kalau orang tiba-tiba solat malas, daripada dia balik dia malas, mana dia tinggalkan solat secara sengaja, tiba-tiba dah umur 20 lebih apa semua, baru taubat, dah 10 tahun atau 5 tahun tak pernah solat. Lepas tu macam nak taubat tu? Jumhur kata apa? Wajib qada. Itu sebab taksir, kelalaian daripada kamu sendiri. Itu dah jadi kefarduan. Solat tu benda yang daruri. Jadi kalau nak taubat, mesti kena apa? Qada juga solat fardu tadi. Cumanya bukan di atas jalan al-fawr, bukan kena cepat, dan dia memiliki hak untuk solat sunat. Okey. Ada pun sebahagian mereka, kalau sebab pendapat yang dimasyhurkan oleh guru-guru Salafi Wahabi, mereka yang solat yang tinggal solat secara sengaja, walaupun bertaubat, tak perlu qada solat. Sebab apa? Tak ada hadis. Tak ada hadis. Lepas tu yang ulama 4 ni yang kata wajib qada tu pula, habis dorang dalil guna apa? Ingat para fuqaha tu ada dalil dia. Dalil dia apa? Qiyas. Bayangkan, Nabi tadi pun untuk orang yang tertidur, orang yang terlupa pun Nabi suruh apa? Qada balik solat tadi. Ada keuzuran, dia tidak berdosa. Orang yang tertidur atau terlupa lemak terlepas waktu, wajib qada. Dia tidak berdosa tapi wajib qada. Min babil aula orang yang tinggalkan secara sengaja.
Yang dimaafkan pada syarat pun wajib kena qada, apatah lagi yang tidak dimaafkan, yang berusaha secara sengaja. Malah nak solat, tahu-tahu nak bertaubat, tak apa, tak kena qada pun. Itu pendapat yang mereka pilih. So hati-hati kat situ. Okey, kesian lah, takkan nak kena qada 5 tahun 10 tahun. Nampak tak? Itu main fik kesian habislah. Nampak tak? Nama dia fik kesian. Kesian lah kawan aku, takkan nak cakap macam tu kot. Kesian lah dia. Nampak tak? Ingat, kalau kita yang sini kata tak apa, tak wajib qada. Bayangkan kat hari akhirat nanti kata, kenapa tak solat ni, kenapa tak qada? Kawan saya yang tu kata tak perlu qada. Nak tanggung. Dahlah, solat tu ibadat wajib. Tinggal solat secara sengaja, melewatkan secara sengaja, mendahulukan secara sengaja, tak masuk waktu lagi, dosa besar. Nampak tak? Jangan main-main. Okey, tu dari segi mazhab fiqh. Okey. So nak tak nak kita bila belajar Al-Azhar nanti antum akan belajar fiqh muqarran, belajar semua mazhab dengan dalil itu. Jadi semua tu ada dalil dan ada sandaran semua tu. Okey. Kemudian yang ketiga, sufiyut tawajjuh, iaitu dari segi apa? Sufi, iaitu tasawuf, ilmu tasawuf. Sebagian mereka tu memang anti betul dengan sufi. Asal sufi memang kuburiyah lah. Asal ziarah kubur sikit, penyembah kubur. Berdoa kat kubur, habislah ni kuburiyun. Nanti antum makan pergilah ziarah makam Imam Syafi'i ni. Sebab tu golongan-golongan ni pergi Azhar pun, ada belajar Salafi Wahabi daripada Malaysia, memang tak pernah nampak langsung pergi ziarah. Sebab apa? Kuburi apa? Syirik lah. Berdoa kepada selain pada Allah, minta dekat imam, apa semua tu, tawassul, istighatsah, semua benda yang memang kafir. Okey? Buatlah. Sebab tu tengok kalau mula-mula macam tu kan, nak tahu dia tu Salafi Wahabi pure punya, ajak buat program belajar-belajar baru ni kan, berapa? 12 orang ni. Jom pergi ziarah makam. Kita berdoa kat situ. Tengok dia, ustaz maaf, ana sakit sikit hari ni. Tu tanda-tanda lah tu, qarinah lah tu. Tak pasti lagi tapi qarinah. Okey? Macam tu. Jadi mereka bila sufi memang anti betul. Kita kena ingat, sufi ni ada yang betul, ada yang salah. Kita jangan menafikan adanya sufi yang teruk. Nampak tak? Dia sufi yang betul, dia istinad kepada Al-Quran dan hadis. Okey? Jadi masalah contoh, apa mereka kata ini geng tarikat apa semua benda, apa semua sesat apa semua ni. Nampak tak? Okey, akhirnya mereka pukul rata semua sufi. Bila tu kata sufiyah habis, khalas. Hatta Ibn Taymiyah tidak sampai macam tu. Sampai dia mengiktiraf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, okey, sebagai wali. Okey, Ibn Taymiyah mengiktiraf beliau sebagai seorang wali. Tetapi antum akan tengok, tak apa nanti pengalaman antum nanti kalau nak tahu sebenarnya detail. Sebahagian yang Salafi muasir ni teruk sangat. Kalam Ibn Taymiyah tentang sufi, pujian tentang sufi diperam, dia potong, dia letak macam tu je. Ketika Syekh Ibn Taymiyah memuji sebahagian sufi, dia hadaf kalimah tu, dia buat macam tu. Okey, tu dari segi sufi. So dari segi sufi tak ada masalah, yang penting tak mengikuti syariat. Tu je. Kalau dah sampai sufi macam tu, okeylah rendah ni. Nanti kalau dah naik tinggi dia tak payah solat pun. Solat guna hati. Itu merapu tu. Nampak tak? Yakin dia. Okey? Dia kata apa? Kita ni, ni macam ni. Ada juga ni benda sufi yang sesat ni, ada. Kita ni kalau dah yakin, tak payah solat dah. Orang beribadat kepada Allah ni, dia yakin dia tak sampai. Kita ni makam tinggi, tengok pergi sana ni, makam tinggi sampai tak payah solat. Kamu yang sesat ni. Allah kata di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Macam betul pula. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datang kepada kamu yakin. Bila dah datang yakin tu khalaslah. Hatta lil ghayah dia kata. Dia masuk nahu sikit. Antum mula. Betul juga balik bilik duk mikir. Nampak tak? Macam betul juga, nampak tak? Tu macam mana? Sebab tu perlu kepada pemahaman yang betul. Al-yaqin itu bukalah tafsir apa pun. Al-yaqin itu maut. Kebanyakan mufassirin terjemah dengan al-maut, mana sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu mati. Habislah pun tu, tak ada dah peluang nak beribadat lagi lepas tu. Okey, itu secara ringkas tentang manhaj secara ijmal, iaitu Asy'ariyul aqidah, madhhabiyul fiqh, okey, sufiyut tawajjuh. Sebab tu majlis tariqah-tariqah kat sini banyak. Okey, tapi ingat pilih yang masyayikh yang masyhur, yang memang dia berilmu, dia mengajar ulum syar'iyah apa semua tu. Jangan yang jenis asyik berzikir macam tu. Okey, sebab tujuan kita kat sini untuk ilmu. Zikir terbaik pelajar ialah dengan menghafal matan, muzakarah, murajaah. Itulah zikir terbaik.
Daripada antum contoh, antum baiat misalnya, ni kena baca zikir sekian sebanyak 100,000 sehari. Antum pun nak baca kitab pun tak boleh. Nak pergi tu kena berzikir, tak. Okey? Kena seimbangkan. Cuma fokus utama kita dekat ilmu. Ingat Syekh Imam Nawawi kata dalam Muqaddimah Minhajul Talibin, okey, yang paling afdal benda sunat iaitu menuntut ilmu, ishtighal bi talabil ilm. Okey, dalam Muqaddimah Minhajul Talibin. Okey. Itu yang secara ijmal. Okey, kita masuk kepada secara detail, ada masa setengah jam. So dengar baik-baik. Sebab ada 8 poin. Ciri utama manhaj Azhar. Nama dia Mukawwinat Al-Manhajil Azhari. Al-Manhajil Azhari. Mukawwinat Al-Manhajil Azhari. Anda nak cek nanti? Betul ni? Nak cek betul ni? Betul dulu. Okey. Yang pertama sekali, al-mukawwinul awwal, komponen ataupun ciri yang pertama. Okey, ciri yang pertama iaitu ittisalu sanadihi. Ittisalu sanadihi. Ittisalu sanadihi riwayatan wa dirayatan wa tazkiyatan. Ittisalu sanadihi riwayatan wa dirayatan wa tazkiyatan. Bersambung sanad dia itu dari segi riwayat, dari segi dirayah dan dari segi tazkiyah. Riwayat ni contohnya apa? Antum contoh mempelajari kitab ni, ada dia punya sanad dia tu. Contoh belajar apa hadis Bukhari. So antum ada riwayat sanad daripada guru antum, daripada guru beliau sampai kepada muallif. Mana-mana kitabnya tu. Azhar menitik beratkan tentang sanad. Okey? Tetapi jangan istighal sangat dengan sanad tanpa ada dirayah. Dirayah lebih penting. Dirayah itu kefahaman. Daripada apa? Jujur jumpa syekh-syekh yang tua-tua sikit minta sanad Bukhari. Syekh ijazah dapat, bangga. Post ke Facebook ada sanad Bukhari, sanad Ali giddan. Nampak tak? Sanad tinggi punya. Nampak tak? So baca hari pertama berterabur dah. Nampak tak? Maksudnya apa ustaz ni? Apa cuba terangkan hadis ni? Tak tahu apa langsung. Nampak tak? Itu pun ada juga golongan-golongan macam tu. Pergi sanad, jumpa syekh minta sanad. Syekh minta sanad, tak ijazah. Macam tu. Nahwu tergabur, apa semua tu. Fiqh pun tak ada. Okey, tu masalah. Ingat, dirayah yang utama. Riwayat, ingat apa? Ada dirayah tanpa ada riwayah. Ni sebagaimana disebut oleh Dr. Abdul Munaim bin Abdul Aziz Al-Ghumari, okey, ulama Morocco. Ada dirayah, iaitu kefahaman tanpa ada riwayah, mana tanpa ada ijazah tu. Seperti antum belajar contoh kitab Fathul Qarib, belajar faham, ibarat tu faham, boleh mengajar, tapi sanad tu tak ada. Bukan sanad tu tak ada, sanad tu ada, guru dia ambil daripada guru, cumanya tidak bertulis. Yang secara ni dapat secara kertas itu, nama dia apa? Kurang barakah. Bekas kurang sikit lah. Kalau ada sekali itu yang terbaik. Nampak tak? Antum mengajar kita ada silsilah tu, ambil daripada guru ni ambil daripada guru ni, sampai kepada musannif, pengarang kitab. Adapun kalau hanya semata-mata ijazah, riwayat sahaja, ambil ijazah je. Saya ada sanad apa contoh, sanad Minhajul Talibin Imam Nawawi. Tapi langsung tak faham dalam tu apa. Itu la ma'nalah. Tak ada mana langsung. Itu duk jaja contoh. Pergi mana-mana nanti balik Malaysia, saya ada ijazah sanad sekian sanad Bukhari, sanad Abu semua tu. Benda semua bila baca satu hadis semua terabur dah kat situ. Jangan sesekali jadi orang macam ni. Okey? Itu kan tazkiyah. Tazkiyah tu apa? Dari segi penyucian rohani. Ada guru-guru mursyid yang itu mana yang jaga hati kita. Ingat, belajar dia belajar ni membentuk akal. Dia ingat, jangan sangka dengan ilmu tu selamat tau. Akhirat tu. Berapa ramai yang ada ilmu tetapi tengok. Okey? Tak menyelamatkan dia, bahkan jadi fitnah. Sebab tu kata almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Kalau kenal tak? Pernah dengar tak? Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Lubuk Tapah tu nama tempat kat Kelantan. Nama dia Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah tu ayah bagi mufti. Bagi mufti wilayah sekarang ni, Dr. Luqman. Okey, hafizahullah taala. Tu ayah dia tu. Okey. Jadi kata Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, kata apa? Kita menuntut ilmu ni ibarat menanam pokok. Menuntut ilmu, pergi talaqi sana, pergi kuliah, pergi mana-mana, pergi dar, pergi forum, pergi tazkirah. Baja dia tu, air, baja semua tu, itulah zikir-zikir semua tu, wirid-wirid harian.
wirid-wirid harian kita tu. Okay, banyak dalam hadis Nabi suruh amalkan subhanallah bihamdihi 100 kali pun semua tu. La ilaha illallah solat banyak kali. Itulah apa? Itulah kita punya baca. Sebab tu kalau di Mesir ni banyak masyhur. Kadang-kadang orang muka gangster-gangster ke apa, amu-amu tengok ada tasbih kat tangan dia. Tu jadi macam biasa tau. Ada orang Mesir sebab dia banyak tasbih. Alhamdulillah. Okay, so antum kalau nak banyak tasbih, kata, takutlah macam bukan tasbih. Apa takut apa? Nampak tak? Ataupun tasbih digital tu. Bila ada tasbih ni ataupun tasbih digital, antum akan gerak. Sebab apa? Perjalanan ke kuliah mungkin masa tak baca kitab, dia akan bergerak. Okey, akan tasbih macam tu. Masa gitu tu penuh dengan ibadat. Okey. So tu yang pertama. Sanad kita bersambung. Bermakna guru pada guru tu ada. Bukan daripada apa? Google, YouTube macam tu. Okey. Yang kedua, al-mukawwin tsani, al-inayah bi tahsili ulumil alah. Ni fokus untuk antum kena fokus dekat sini. Sebab ni pelajar baru memang kena fokus utama dia. Al-inayah bi tahsili ulumil alah. Bi tahsili ulumil alah. Al-inayah beri tumpuan kepada menghasilkan ulum alah, ilmu-ilmu alat. Ilmu terbahagi kepada dua. Ada sebahagian terbahagi kepada tiga, tak apa, ambil kepada pembahagian masyhur. Ilmu terbahagi kepada dua. Yang pertama, ilmu alat ataupun ilmu wasail, dan yang kedua, ilmu maqasid. Ilmu maqasid. Ilmu alat dan ilmu maqasid. Okey. Ilmu maqasid ni, ilmu maqasid iaitu seperti apa? Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, okey, ilmu aqidah, ilmu tasawuf. Okey. Aqidah, fiqh, tasawuf tu itu fardu ain, ada qada-qada dia tu. Amat malang pelajar Azhar tak lepas fardu ain. Yang tak lepas fardu ain, khususnya para akhwat ni. Okey? Fardu ain dah lepas ke fardu ain? Dah lepas dah fardu ain, yakin? Kalau tanya satu masalah dari segi apa? Haid ataupun istihadah, boleh jawab. Tu di antara fardu ain yang antum kena belajar betul-betul. Okey? Berapa ramai dah bergelar PhD doktor tanya masalah haid, nifas, istihadah tu tergabung, tak tahu apa-apa. Nampak tak? Tu fardu ain. Okey? Okey. Itu ilmu maqasid. Tiga benda tu. Antum dah belajar, ghalibnya pelajar yang sungguh-sungguh tu akan lepas fardu ain kat sini tu. Dan tugas antum kena melepaskan masyarakat kita kat Malaysia tu. Ramai lagi, bukan sikit, ramai lagi yang tak lepas fardu ain dari segi akidah, tak tahu apa, kurang jelas, betul dari segi solat, macam dari segi tayammum, dari segi wuduk, apa semua tu, dari segi membersihkan hati dengan sifat-sifat yang mazmumah semua tu, masih ramai lagi yang tak tahu. So, tugas kita ni apa? Kita membawa fardu kifayah, itu apa? Melepaskan dosa-dosa bagi mereka yang apa? Yang diuji dengan tak sempat dengan kesibukan dunia, tak sempat belajar fardu ain. So kita masuk kepada masyarakat, kita lepaskan ikatan mereka tadi. Okey? So kita datang kepada masyarakat tu membawa apa? Membawa satu rahmat lah. Asalnya mereka dalam keadaan berdosa. Sebab fardu ain ni, fardu ain berdosa kau tak menuntut ilmu. Okey? Tahu tak apa? Berkaitan-berkaitan yang untuk aurat apa semua tu, itu fardu ain. Okey? Itu ilmu maqasid. Dan tingkatan tinggi, paling tinggi ilmu maqasid tu iaitu apa? Ini secara ulum syar'i ya, iaitu ilmu hadis dan ilmu tafsir. Ilmu hadis dan ilmu tafsir. Sebab tu apa? Ni bukan sikit ni. Baru-baru datang terus nak mengaji tafsir, mengaji hadis terus. Tak nak fiqh, tak nak akidah, tak nak tasawuf, tak nak nahwu, saraf, tak nak. Nak belajar hadis je. Nak belajar tafsir je. So apa? Tinggi tu. Nampak tak? Lepas tu dia share kat Facebook, share kat mana-mana, pembahasan tentang hadis, pembahasan tentang tafsir. Hebatnya. Baru sampai 2 minggu dah share pasal tafsir semua tu. Okey? Tengok pada tujuan balik. Okey? Man fassara al-Quran bi ghairi ilmi ataupun man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okey? Hadis Nabi goreng, hadis Nabi bersabda sekian-sekian, lepas tu ni mafhum sendiri. Nampak tak? Berapa ramai ni? Bukan sikit juga nak bagi tahu. Memahamkan hadis Nabi guna kehendak dia. Kenapa? Dia ambil hadis Nabi, dia pelagakan dengan wakil. Apa yang berlaku dekat masyarakat kita, contoh, ni hadis Nabi nak kata macam ni. Dijadikan apa? Wakil tu sebagai mi'yar. Hadis Nabi tak tentu lagi, maksud dia tak faham sangat, tapi agak-agak macam kena, inilah hadis Nabi yang kata kepada golongan ni. Nampak tak?
Dia akan jadikan wakil dia tu, apa yang nak sampaikan hawa nafsu dia tu sebagai mi'yar. Dia memahami hadis Nabi berdasarkan ikut dia je. Okey, sebab tu hadis ni kata lain, hadis yang sama, esok kata lain. Nampak tak? Okey, tak ada kaedah. Untuk ilmu alat, kat situlah inayah al-azhar. Ilmu alat antaranya apa? Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, tu yang tiga utama. Kemudian ilmu istiqaq, ilmu maqulat, ilmu mantiq, ilmu wad'i, ilmu usul fiqh, tu ilmu ulum Quran, tu termasuk daripada ilmu-ilmu alat. Nak memahami tafsir tanpa ada nahwu saraf, tanpa ada balaghah, tanpa ada ulum Quran, mustahil boleh memahami. Okey, begitu juga dengan apa hadis, tak ada mustalah, tak ada nahwu saraf semua tu, memang tak boleh. Okey. Jadi untuk peringkat permulaan, antum mana nasihatkan target paling lama antum 4 tahun atau 5 tahun. Paling lama 2 tahun pertama ni fokuskan banyak kepada ilmu alat. Pastikan pandai baca kitab Arab. Kosong tanpa ada baris, antum boleh baca. Boleh i'rab setiap kalimah. Okey? Itu. Bukan sedikit habis daripada Azhar, balik pada Azhar, tak boleh baca kitab lagi. Tanya lagi, cuba baca ni. Berterabur bacaan dia. Baca dah berterabur dah, belum letak makna lagi, belum terjemah lagi. Itulah apa yang berlaku sebagaimana yang disebut oleh apa? Dr. Abdul Lais. Okey, hafizallahu taala dekat UAE lah. Kebanyakan pelajar master macam itulah. Nampak tak? Kita tak nak golongan-golongan jadi golongan macam tu. Okey? Kadang-kadang jenis ni tak tumpu ni, kat ilmu alat ni. Rajin. Tiap-tiap hari pergi talaqi sana, pergi kuliah pergi sana. Cuba try baca kitab ni jap. Berterabur entah apa dia gorengnya. Tak? So jangan jadi golongan ni. So kena inayah bi tahsil ulumil alah. Okey? Dari segi nahwu, saraf. Kita tengok ni ana bagi namazij sebab di antara komponen yang penting kat sini. Untuk antum pelajar-pelajar baru sampai kepada Mesir kat sini. Okey. Ana tanya antum. Ni ana bagi namazij. Contoh untuk mereka yang tak ada ilmu alat tapi dia akan membawa apa? Mudarat ketika memahami ilmu maqasid. Mula goreng. Contoh. Okey. Tentang daripada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, yang manakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah. Okey, kemudian qala, bersabda ya Nabi, adwamuha wa in qalla. Biasa dengar kan hadis tu kan, adwamuha wa in qalla, amalan yang Allah suka, Allah yang antara yang paling disukai oleh Allah, iaitu amalan yang adwamul a'mal, adwamuha wa in qalla. Tulis kalau siapa tak tahu, wa adwamuha wa in qalla. Tu hadis muttafaq alaih. Okey. Okey, apa terjemah? Cuba minta seorang, tak apa. Anda tak perlu malu sebab dalam bentuk ilmu ni, okey, hilangkan sifat malu untuk belajar. Okey, sama-sama belajar. Tersilap tak ada masalah sebab ada guru, dia akan betulkan. Okey, minta kepada ikhwah seorang, akhwat seorang untuk terjemahkan adwamuha. Anda dah bagi dah adwamuha tu amal. Cuba terjemahkan apa maksud dia tu daripada hadis tersebut. Adwamuha wa in qalla. Seorang cubalah, tak ada masalah, tak perlu malu. Ini belakang-belakang tu yang biasa dengan darah tu biasalah tu kena tanya. Ditanya untuk dapatkan ilmu, dapatkan pengalaman. Okey, cuba. Perkataan adwamuha wa in qalla. Cuba. Ikhwah. Cuba 6 orang. Cuba kanan cuba. Cubalah. Tak ada masalah, cuba je. Cuba. Adwamuha wa in qalla. Okay, Ana bagi masa 30 saat untuk bincang. Pastikan akhwat dapat seorang, satu jawapan, ikhwan dapat satu jawapan. Apa terjemah? Adwamuha wa in qalla. Macam sini kat belakang tu dia relax lah, dia dah faham dah. Bincang, dapatkan satu jawapan. Berbaki 20 saat. Kakak sini tak boleh dilarang Kakak sini tak boleh. Tak boleh bantu. Adwamuha wa in qalla. Okey, habis dah masa, time's out. Okey, ikhwah, wakil. Siapa? Cuba je, tak masalah. Jangan takut. Siapa nak cuba? Cuba. Cuba terjemah. Maksudnya apa? Amalan tu dia berurusan walaupun benda tu sedikit. Walaupun benda tu sedikit.
Okey. Satu terjemahan. Okey, tak apa. Okey. Okey, akhwat. Amalan sedikit tapi berterusan. Okey. Tadi tu amalan berterusan walaupun benda tu sikit. Yang ni amalan sedikit yang penting berterusan. Okey. Alhamdulillah atas jawapan. So di mana satu yang betul? Nampak tak? Tapi tak masalah, jangan takut, jangan terus putus asa terus balik Malaysia lah. Satu hari pertama dah salah lah. Jangan. Okey, kena faham mesti pentingnya ilmu nahwu. In kat situ. Ana biasa dengar orang terjemah macam itulah. Yang macam akhwat tadi terjemah. Amalan yang paling disukai oleh Allah iaitu adwamuha wa in qalla. Amalan yang sedikit tetapi berterusan. Amalan yang sedikit tetapi berterusan. Itu ke yang Nabi maksudkan? Yang ikhwah pula amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itulah tepat. Into in ghayah. Into in ghayah. Nanti antum belajar in qaid dengan in ghayah. Okey, barakallahu fiikum jami'an. Okey. Penting ni sebab apa? Nanti kita akan belajar. Kita akan 3 level dia. 3 amalan. Yang pertama, yang banyak dan berterusan. Yang kedua, sedikit dan berterusan. Yang ketiga, banyak tapi tak berterusan. Yang keempat ada 4. Yang keempat, sikit tak berterusan. 3 tu. Kalau mengikut kefahaman, itu ikut tertib. Itu yang terbaik. Bermakna apa? Amalan yang paling disukai oleh Allah, of course, yang paling banyak dan berterusan. Okey. Yang kedua, baru hadis ni. Ikut hadis tu, yang berterusan dan banyak. Contoh apa? Contoh kita apa? Berzikir, solawat, berterusan tiap-tiap hari, 1000. Itu lebih baik daripada apa? Solawat tiap-tiap hari tapi 3 solawat, 3 kali. Of course, lebih banyak tu, lebih aula. So level yang pertama, berterusan dan banyak. Yang kedua, berterusan walaupun sedikit. Yang ketiga, tak berterusan, banyak. Yang keempat last sekali, tak berterusan, bersikit. Natijah ada apa? Kita akan menaulakan benda yang mafdul. Kenapa? Amalan yang paling disukai oleh Allah iaitu amalan yang sedikit tapi kena berterusan. Akhirnya tidak ada galakan untuk memperbanyakkan amalan. Cukup sekadar sikit, yang penting kena kena berterusan. Makna kan lari tu. Okey? Hadis tu, okey? Okey, itu satu. Itu ada segi ilmu nahwu. So penting mengetahui in kat situ in ghayah. Maknanya fokus dia ke adwamuha. In ghayah tu disebut dia ada waham tak masuk. Maknanya apa Nabi kata? Adwamuha. Itulah yang paling afdal segi amalan. Maknanya yang paling berterusan. Adwam tu sirah isim tafdhil. Yang paling berterusan, yang paling dawam. Okey? Lepas tu ya Rasulullah kalau sikit wa in qalla. Dan jika sikit sekalipun. Of course yang aula kalau banyak berterusan dan banyak. Kalau sedikit pun dapat juga. Okey? Dapat kelebihan tu. Okey, itu dari segi ilmu nahwu. Okey. Dari segi ilmu soraf pula. Ni nak ramai-ramai. Soalan dia terbuka kepada ramai-ramai. So adik-adik ni selamat sikit lah kata ada backup. Tapi tengok backup kita kuat ke tak. Nak tengok. Sebab tu nanti ingat kita kat sini mula-mula kita kena ada paut. Abang-abang, kakak-kakak nak paut. Kekuatan diorang. Kita nak paut dari segi ilmu dan perjalanan kita untuk ilmu. Kalau kalau tak kuat habis kita. Nampak tak? Kita terkapai-kapai nak lemah dah. Sekali nampak apa? Nampak apa? Span. Kita pun kaut dengan tu. Lembik, tak ada apa-apa asas kuat. Okey. So, nak tanya. Okey. Cuba baca Asmaul Husna. Ramai-ramai. Daripada Al-Muqsitu. Satu semua kena kuat, kena kuat. Al-Muqsitul Jami'. 1 2 3. Okey, lagi sekali paling jelas. Lagi sekali. 1 2 3. Tamam. Macam ni kan yang baca kan daripada dulu lagi kan. Kat Malaysia macam ni lah kan. Salah. Salah kat mana? Yang musarraf. Betulnya apa?
Al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughnil mani'. Mughnil mani'. Mughni, aghna, yughni, ighna'an, fahuwa mughnin. Maksud alif lam al-mughni, asal dia al-mughniyu. Asal dia al-mughni wazan muf'ilun. Al-mughniyu. Tetapi kaedah i'lal menyebutkan, okey, idza tatarrafatil wawu wal ya'u, okey, wa kanata madmumataini uskinata. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u. Ni dalam qawaidul i'lal. Sini-sini semua dah belajar dah. Ada 19 qawaidul i'lal. Dalam surah tu ada i'lal, ada badal, ada i'lal. Okey? Idza tatarrafatil wawu wal ya'u, apabila duk tepi oleh waw dan ya, duk hujung, wa kanata madmumataini, dan adalah kedua-dua itu yang didammahkan. Muf'ilun, al-mughniyu asal dia. Wazan muf'ilun, mughniyu. Maka jawab dia apa? Jawab idza uskinata, disakinkan akan kedua-duanya. So al-mughni bila wasal al-mughnil mani'. Sebab tu kalau orang Arab baca tak ada al-mughniyul mani', tak ada. Sebab apa? Ilah dia apa? Sebab berat dhammah di atas ya. Nampak tak? Kandah tu, nampak tak? So paut-paut pun walaupun ramai, tak semestinya, tak lazim. Okey? Tu yang kedua. Okey. Kemudian ilmu istiqaq pula. Ilmu istiqaq. Mana-mana sini ni dah tahu jawapan, tak bagi tahu. Okey, nak tanya pula. Ikhwan akhwat. Tiba-tiba antum baca dalam satu artikel. Dia sebab apa? Man qala qala Allah faqad kafara. Habis. Ya apa ustaz ni takfiri ni? Nampak tak? Kalau jumpa perkataan dalam kitab, man qala Allah faqad kafara. Man qala, man satu kalimah, qala satu kalimah, qala Allah dua kalimah, faqad kafara. Apa maknanya? Macam mana tu? Okey, dibenarkan kepada pelajar-pelajar baru untuk meminta syafaat daripada pelajar-pelajar lama. Cuba terbincang. Masa 30 saat. Bincang, nak pakai jawapan. Ni biasa je lah. Maksud mengajar pula. Ni. Man qala Allah faqad kafara. Okey. Macam tu. Man qala Allahu faqad kafara. Macam mana? Tadi dah takut dah dengan takfiri ni. Macam ustaz nak mengajar takfiri, nak mengkafirkan orang je. Okey. Time's up. Okey. Ikhwah. Seorang terjemah. Cepat. Cuba. Okey, cuba. Okey, baju merah. Ayolah. Selamat dia dapat. Tempat bergantung betul lah tu. Okey. Mumtaz. Akhwat, mungkin akhwat. Okey. Apa dia? Okey, dia dah bagi tahu dah. Okey, cuba terjemah. Terjemah daripada mula-mula tu. Seorang. Akhwat. Cuba. Antum banding Ana, nak macam steady kan? Dia depan saya tak takut apa-apa kan? Ana paling takut, pelajar paling takut lah kalau macam ni ramai-ramai ni. Dan kalau soalan Ana paling jawab, janganlah. Surah macam Allah hijabkanlah daripada pandangan guru, jangan. Takut sangat-sangat, okey? Tapi sebenarnya itu tak ada apa masalah pun, okey? Lagi-lagi dapat guru yang apa? Salah dibetulkan, bukan apa tak tahu benda macam ni pun tak tahu. Tu memang kita takutlah. Okey? Okey, akhwat terjemah. Ni dah bagi dah. Ikhwat dah bagi jawapan. Tapi dia bagi jawapan kat poin tu je. Akhwat? Takut? Okey. Terjemah biasa dia apa? Siapa yang berkata Allah tu telah kafir. Wish, apa pula ni? Berapa ramai yang kata qala Allah. Dia pergi kepada ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq ni ilmu terbitan.
kata dasar kalimah tu. Dia ada bila belajar ilmu istiqaq ni, kita akan belajar mushtaq minhu dan mushtaq. Dia akan perbezaan khilaf Basrah dan Kufah. Okey. Dan kita ada nanti istiqaq saghir, istiqaq kabir, istiqaq akbar. Dekat sini man qala, nampak yang tu yang macam ada muskilah dekat qala tu kan. Okey. Ada kata taukid lah macam-macam. Kalau taukid man qala Allah, okey. Siapa yang berkata oleh Allah, mana tak sempurna. Tak sempurna kalam tadi tu. So kat sini barang siapa yang berkata qala Allah, tidur tengah hari oleh Allah, faqad kafara. Kafir lah, tak kafir apa kata Allah tidur tengah hari macam tu. Memang Allah dengan makhluk macam tu. Nampak tak? Sifat kekurangan macam tu. Jadi qala yang pertama tu istiqaq daripada, terbit daripada qaul. Qala yaqulu qawlan. Qala yang kedua tu daripada qailulah, tidur tengah hari. Okey, tu ilmu istiqaq. Okey. Kita ada lagi 5 minit lagi. Okey. Okey, apa? Ni base ni nanti macam contoh. Contoh ada sikit usul fiqh pula. Usul fiqh ni supaya antum ihtimam pada benda ni supaya tak salah. Ilmu usul fiqh. Okey, ilmu usul fiqh bila baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan Imam Ahmad dan Ad-Darimi, ada ayat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nampak tak? Kullu. Kata apa dah tak ada bid'ah hasanah bid'ah. Semua bid'ah tu dhalalah semua. Waktu itu ulama, sebagai ulama macam ulama besar-besar semua tu, ulama Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam membahagikan Imam Syafi'i membagi kepada bid'ah dhalalah, lepas tu dengan bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah dhalalah dengan bid'ah mahmudah ataupun bid'ah ghairu mazmumah. Okey, ada dua, ada bid'ah yang elok, ada bid'ah yang tak elok. Tak ada dia kata. Tak ada bid'ah. Dah Nabi sendiri kata. Nabi sendiri kata kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap semua bid'ah tu sesat. Lepas tu kita macam mana? Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan buka kamus sekarang. Buka kamus bahasa Arab. Tengok perkataan kullu tu, terjemah apa? Kullu tengok semua. Khalas. Senang. Senang tak belajar? Alatul, faham terus. Adakah kita cara macam tu? Kita kena ihtiyat sebab kita nak menyampaikan murad Allah dan murad Rasul. Adakah itu yang dikehendaki oleh Nabi? Adakah itu yang dikehendaki oleh Allah? Kalau tak nanti kita taqawul. Allah tak kata macam tu, kita kata Allah kata macam ni. Nampak tak? Allah mafhumkan macam ni. Allah maksudkan sekian-sekian. Okey? Dalam perbahasan ni kena hati-hati. Itu fiqh itu ataupun kita kena, sebab ni berkaitan dengan sepala, kita sampaikan benda yang batil, kita nisbahkan kepada Allah, kita nisbahkan kepada Nabi, itu bahaya tau. Akhirat tak selamat nanti. So pastikan. So kita ada kaedah bahasa Arab macam mana. So ulama menyusun. Bagi apa? Sebab dia ada memilih. Sebahagian ulama menetapkan kat sini hadis tadi itu seperti Imam Nawawi, hadis ni hadis yang amun makhsus. Amun makhsus. Hadis ni am. Sebab lafaz-lafaz am tu antaranya kullu. Am, tapi dia yang ditakhsiskan, yang dikhususkan dengan hadis yang lain. Bermakna apa? Seolah-olah hadis ni umum, mana tiap-tiap bid'ah, tapi ada hadis yang lain, ada bid'ah yang dipuji. Bid'ah yang dipuji. So adanya takhsis. Daripada 100 bid'ah tu keluarnya sebahagian, itu tidak dhalalah. Tak, itu nampak tak? Sebab apa? Pergi kepada ilmu usul fiqh, nanti kita akan pergi kepada perbahasan al-am. Al-am ada 3 bagai, ada 3 jenis. Yang pertama, al-ammul baqi ala umumihi. Am yang kekal di atas keumumannya. Contoh, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu, dengan segala sesuatu. Pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu itu kekal sampai bila-bila. Dan di sana ada al-am al-makhsus seperti hadis di sini. Di tempat sana umum, lepas tu ditakhsiskan. Dan ada di sana al-ammul ladzi urida bihil khas. Lafaz am, tapi yang dikehendaki maksudnya khas. Sebab tu perbahasan bila lafaz kullu saja tu, itu menurut pada ilmu usul fiqh. Sehingga mengarang oleh Imam Taqiyuddin Ali As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki mengarang kitab apa? Tentang perbahasan kul saja. Tanya sini. Sini apa nama kitab dia tu? Aywa. Barakallahu fiik. Ahkamu kul. Itu nama kitab dia tentang lafaz kullu sahaja. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis macam kita nak memahami. Nama kitab dia Ahkamu Kul wa ma alaihi tadul. Wa ma alaihi tadul. Ahkamu Kul wa ma alaihi tadul. Itu Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, ayah dia tu. Anak dia Tajuddin As-Subki. Tu habis.
Untuk dari segi apa? Keperluan dari segi mukawin yang kedua. Okey, tulis mukawin as-salis, mukawin yang ketiga. Ciri yang ketiga iaitu al-ilmam. Al-ilmam wal ihatah. Wal ihatah, al-ilmam wal ihatah bimaqasidis syariah. Bimaqasidis syariah. Bimaqasidis syariah. Nah, apa? Ilmam, mengetahui dan meliputi dengan maqasid syariah. Maqasid syariah ada maqasid am, ada maqasid khas. Maqasid am iaitu apa? Nak tahqiq masalihul ibad. Tahqiq masalihul ibad mana? Nak mencapaikan, memastikan masalih ibad, maslahah seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Pastikan dapat kemaslahatan dan menolak mafsadah. Itu secara umum. Dan tertib aqsam untuk maslahah manusia ni ada 3. Daruriyat, hajiyat dengan tahsiniyat. Daruriyat, hajiyat dengan tahsiniyat. Okey. Dekat daruriyat itulah apa maknanya kalau tak ada benda ni antum susah. Jadi binasa hidup. Itulah apa keluarnya lah ad-daruriyatul khams ataupun al-kulliyatul khams iaitu apa? Hifzuddin, menjaga agama, wan nafs dan diri, okey, wal aql dan akal, wan nasl dan keturunan, wal mal dan 5 tu, okey, nama dia ad-daruriyatul khams ataupun al-kulliyatul khams. Okey, benda tu kena jaga, okey. Sesuatu syariat tidak datang dengan menafikan benda ni sehingga harta kita tidak terjamin, tidak. Syariat semua menjaga ni. Kemudian yang keempat, yang keempat, Tanzilul Quran Al-Karim ala mawadhi'ihi. Tanzilul Quran Al-Karim ala mawadhi'ihi. Tanzil kat sini bukan dengan mana yang kita faham dengan bahasa ni. Tanzil sekarang maksudnya apa? Download. Okey, nazil application utlub dilwaqti biasa di dalam tu kan. Okey, bukan tu. Mana apa? Meletakkan ayat Al-Quran itu di tempatnya. Supaya apa? Tepat. Maknanya ayat untuk orang kafir jangan diletakkan pada orang Islam. Itu sifat-sifat khawarij. Okey, sifat-sifat khawarij boleh baca dalam kitab Fathul Bari. Okey. Ayat tentang orang kafir diletakkan orang Islam. Akhirnya apa? Mula mengkafirkan orang, lepas tu mula halal darah apa semua sebagainya. Okey. Yang kelima, ta'zimu sya'nil ummatil Muhammadiyah. Ta'zim sya'nil ummatil Muhammadiyah. Membesarkan, mengagungkan kedudukan ummah Muhammadiyah. Sya'nu tu macam keadaan, kedudukan semua tu. Kita membesarkan, maknanya apa? Kita hormat kepada sesama Islam kita ni. Membesarkan kata, oh ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita berakhlak dengan akhlak mulia, menjaga dia punya apa? Dia punya maqasid tersebut. Menjaga kita dia punya maslahah. Jangan fikir kita masalah diri kita saja. Okey? Yang ni. So bila jumpa amu-amu ke apa semua tu, walaupun orang Arab nampak macam jahat, tapi anggap dia sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kalau duduk lama kat Mesir macam tu, kena banyak husnuzan. Tetapi jangan tinggalkan berapa persen untuk suuzan. Okey? Jangan semua husnuzan. Okey? Okey. Antara apa dengan umat Muhammadiyah ni, ingat, khususnya dari segi Islam. Okey? Islam apa? Contoh. Ni sifat yang kita perlu kepada orang Islam. Sebahagian daripada kita, dengan orang kafir punyalah hormat, lembut. Sama orang Islam, tak ada. Nampak tak? Kasar dengan orang Islam. Sikit bid'ah, sikit kafir, sikit syirik. Nampak tak? Okey? Tu kena pergi kepada sifat-sifat para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tu sifat sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, bersangatan, tegas kepada orang kafir. Okey? Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka, itu sama orang Islam. Okey. Yang keenam, hamlu hammil hidayah. Hamlu hammil hidayah al-'am. Membawa sahutan membawa sahutan kan? Sahutan hidayah secara umum. Kita tidak sahutan ke? Sahutan. Seruan. Seruan.
Bermakna apa? Kita dalam belajar, kita nak dakwah orang Islam tu ke semua. Jangan bila tak apa, ni bukan Malaysia, tak nak ah. Nampak tak? Oh, ini bukan daripada negeri Melaka, tak nak lah. Kita wow, ni nampak apa macam malas belajar ni. Kita boleh nasihatkan tapi ni bukan Melaka, kita biar. Ataupun ni bukan daripada Asia, kita biarkan. Tak, dia kena ummah kesemuanya. Hidayah secara umum. Okey? Sebab kita nak bawa agama, kenalkan manusia sejagat semua ni, kamu ke bumi ni supaya kenal Allah. Okey? Yang ketujuh, al-mukawwinatul kamilah lil ilm. Al-mukawwinatul kamilah lil ilm. Al-mukawwinatul kamilah lil ilm. Okey. Apa maksud dia? Al-mukawwinatul kamilah lil ilm. Mana apa? Komponen-komponen yang sempurna bagi ilmu. Sebab tu Al-Azhar menterjemahkan ilmu tu sebagai apa? Mesti kena ada 3 benda. Okey? 3 benda. Mana apa? Ilmu tu, al-ilmu murakkabun min salasati umur. Minta masa 5 minit. Ilmu tu yang tarakkub, yang tersusun daripada 3 perkara. Baru nama ilmu. Tu Azhar punya kriteria. Nak kata ni ilmu. Bila ada ilmu ni, orang tu alim. Yang pertama sekali apa? Al-masadir wal adillah. Perkara pertama. So ilmu ni tersusun daripada 3 komponen. Okey? Yang pertama al-masadir wal adillah. Antum nak cakap kena ada masadir, rujukan dan kena ada dalil. Tapi semata-mata itu tidak ilmu lagi, belum ilmu lagi. Okey? Yang kedua, al-manhajul mu'tamad. Al-manhajul mu'tamad wal mundabit fi fahmin nusus. Fi fahmin nusus. Manhaj yang mu'tamad dan yang terdhabit, mana berkaedah pada memahami nas. Ada dalil saja tak cukup, berapa ramai orang ni hadis dia, ni Al-Quran ayat sekian-sekian, tapi kefahaman dia betul ke macam tu? So kan ada manhaj untuk memahami nas Al-Quran. Okey. Yang ketiga al-muwasafat. Al-muwasafat wal malakat. Wal malakat. Sifat-sifat dan malakah yang diperlukan kepada orang seperti mumarasah, kepakaran itu dah memang kena tulu zaman apa semua tu. Okey. Okey, kemudian yang ke-8. Okey, yang ke-8 akhir al-istifadah min turasil ummah. Al-istifadah min turasil ummah. Wal infitahi alai. Wal infitahi alai. Ni terakhir. Wal infitahi alai wat tawasulu ma'ahu. Wat tawasulu ma'ahu wal bina'u alai. Wal bina'u alai. Antum sebagai pelajar kena cepat banyak benda, kena cepat berjalan, cepat menulis, cepat faham, cepat makan. Okey, makan pun kena cepat. Mana apa jangan makan sambil-sambil cerita tu. Okey. Al-istifadah min turasil ummah. Mana mengambil faedah, okey, mengambil manfaat daripada turasil ummah, turas. Kita biasa nanti akan pengajian turas. Turas ni makna apa? Klasik, lama. Cumanya tidak ada dhabit yang secara tahdid mengatakan okey kitab ni kitab turas contoh. Turas ni contoh dia akan jadi turas ni bila dah berlalu berapa masa dia? Setelah berlalu beberapa tahun. Tak ada dhabit yang tetap. Cumanya ghalib biasanya dalam 80. Ada sebagian ulama kata 50. So ada yang kata pendapat ada kata 50 ataupun 80, ada kata 100 tahun. Maknanya contoh kitab ni telah berlalu selama 100 tahun. So dia dah jadi turas. Untuk yang memilih 100, untuk memilih 50 tahun, masih kalau dapat 40 tahun kitab ni belum tak jadi turas lagi. Jadi kitab muasir saja. Okey. Ambil istifadah daripada turas. Ni Al-Azhar dia mementingkan kepada turas. Okey. Dan wal infitahi alai, dan terbuka di atasnya. Buka, jangan sempit pada turas saja. Okey. Ambil perbahasan muasir apa semua tu, jangan tenggelam kepada turas. Wa tawassul ma'ahu, dan bina di atasnya. Sambung lagi, sambung. Okey. Mana kita ada komunikasi dengan turas. Okey, faham betul. Dan wal bina'u alai, dan bina di atasnya, di atas turas. Kita bina benda baru. Kita dah ada kegemilangan yang asal, kita bina kegemilangan yang baru untuk generasi sekarang ni. Okey. Jangan hanya mereka yang berbangga kami Al-Azhar, turas kami power. Lepas tu yang baru, intaj baru, hasilan baru mana? Tak ada, elak. Bukan macam tu. Sebab tu apa? Wa syarrun nas, dalam syair, wa syarrun nas dzu khumulin idza fakhartahum zakarul jadud. Sejahat-jahat manusia, seburuk manusia tu, mereka itu apa? Dzu khumulin. Mereka yang malas. Okey? Dia ada syarafin qadim, ada kemuliaan yang lama. Tapi idza fakhartahum, apabila kamu saling berbangga kepada mereka,
Zakarul Jadud. Mereka sebut atuk ya. Contoh kita kata Malaysia ada ni tasik, Malaysia ada menara kembang, Malaysia tinggi-tinggi. Contoh tiba-tiba datang daripada pelajar Azhar contoh. Oh kami ada turas yang hebat apa semua tu. Oh kami sekarang kat Malaysia ada sekian-sekian sana. Mesti tak, kami dulu nenek moyang kami macam tu. Oh, apa tak? Yang sekarang apa yang sekarang? Tak ada apa-apa langsung. Ni jenis apa yang kata? Atuk aku ataupun atuk saya askar, ayah apa contoh doktor, mak ahli politik semua tu. Cik bangga bila sebut yang awak tu apa? Tak ada apa-apa langsung. Nampak tak? Itu tak boleh macam tu. Yang ada kemuliaan dulu kena bina buat kemuliaan baru. Okey, itu yang kita menguasai turas, kena ada menguasai juga kitab muasir. Okey, sekarang saja 8 komponen utama manhaj Al-Azhar. Okey, ini secara sardan secepat ni. Kalau nak detail tu macam pembagian tadi tu boleh datang dars para masyaikh banyak. Okey, untuk pengenalan kitab nanti ana yakin nanti dekat slot pengenalan turas, sistem turas tu akan dijelaskan dalam matan, syarah, hasyiah semua tu. Okey, sekarang tu saja dan anda nak minta dalam 5 minit untuk soalan. Kalau ada soalan daripada pelajar baru lah, pelajar lama boleh datang dekat Halqa Sulaimaniyah. Untuk pelajar baru apa nak tanya mungkin. Dan sambil tu anak ni kumpulkan tu anak nak tengok secara lalu je nak tengok ya. Tak apa anak pun boleh kenal siapa punya kitab tu, siapa punya buku kan. Okey, selamat lagi. Okey. Ada soalan? Kau nak tanya soalan ke? Okey. Okey, tak ada. Okey, sekarang saja. Sekali lagi ana ucapkan tahniah kepada antum ni, antum semua bijak-bijak ni kan. Yang datang masa ni bijak-bijak semua. Dan gunakan manfaat sebaik-baiknya. Tujuan, niat tu wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang antum niat itulah akan dapat. Sebab tu ingat, kat masa ni jangan sia-siakan peluang. Dah bijak, ada akal yang sempurna apa semua tu, dan ada beasiswa apa semua tu. Okey, belajar elok-elok. Dan nasihat, salah satu nasihat ana iaitu selain daripada kita sungguh-sungguh belajar tu, pastikan ada sistem, banyakkan murajaah. Okey, pastikan perform dalam dua-dua benda ni, talaki dan kuliah. Talaki dan kuliah. Sebab kat kuliah ni antum punya level stam tu ibarat apa? Antum stam naik tingkat pertama tu terus naik tingkat 8. Usul fiqh stam dah tak belajar langsung. Masa-masa pertama kuliah syariah bantai nihayatul usul. Habis. Nampak tak? Okey. So yang macam tu juga kuliah usul ada juga, okey. So perform dekat talaki, pergilah rajinlah dengar dars-dars dekat mana-mana masyayikh apa kat luar tu, kat Mudhayafah ke, dekat mana-mana Majlis Azhar, dekat rumah-rumah negeri apa semua tu, pengajian berkitab. Dan tolong perform. Bila time exam jangan terlalu sibuk dengan talaki sehingga terabai. Pastikan perform dekat exam. Sehingga apa, itu akan memudahkan antum untuk memohon beasiswa. Kita ada Minha Kuwait, Minha Azhar dan Minha semua daripada Malaysia lah. Sama ada daripada MARA, daripada JAKIM, daripada kerajaan negeri. Dia akan melihat kepada keputusan rizal kita. Okey, rizal kita tu. So, kalau dapat jayid, mumtaz, alhamdulillah. Tapi jangan ingat senang macam stam tu kena pandai baca kitab. Fokus dekat ilmu alat tu. Sekarang saja wallahu taala ala wa alam. Apa yang baik tu daripada Allah, apa yang buruk tu datang daripada kelemahan diri anda sendiri, dan pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nak tawasul selepas ni nak tanya lebih detail, tanya kepada tu sini-sini yang masya-Allah tu. Okey, ana yakin mereka lama, mereka lebih tahu. Okey, wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.